Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya sama-sama kita dapat mendengar tazkirah ringkas ataupun pesanan ringkas yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dapat sampai ke dalam bulan Ramadan pada tahun ini 2020. Dan walaupun kita dalam musim PKP, tapi bersangka baiklah dengan PKP ini kita dapat lakukan lebih banyak lagi amalan kita. Dan kalau kita pandang PKP ni dengan positif, maka positiflah kita akan dapat. Tapi kalau kita dah fikir negatif dah PKP ni, maka negatiflah kita akan dapat. Jadi sama-sama kita memikirkan bahawa tujuan PKP ni diadakan adalah sesuatu yang boleh memantapkan diri kita ataupun yang boleh memperbaiki diri kita dari masa ke masa. Pertama sekali, saya sebagai wakil pelajar Sekolah Menengah Imtiaz Ulal Albab Melaka ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan pada tahun ini 2020 1441 Hijrah. Apa yang kita boleh lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah kita berusaha ataupun bersama-sama kita kejar amalan kita ataupun kita tingkatkan amalan kita daripada zero to hero. Maksud saya hero ni adalah kita ni boleh menjadi penyelamat kepada diri kita sendiri. Dalam Al-Quran Allah ada kata bahawa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Daripada situ kita dapat tahu bahawa kita ni kena sentiasa mempertingkatkan amalan kita daripada masa ke masa untuk kita sama-sama lindungi diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Jadi main point saya pada hari ini adalah sahur. Jadi ramai yang fikir benda ni tak penting ataupun dia fikir benda ni sebagai benda ringan saja. Tapi dalam satu hadis ada mengatakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maksudnya, dan bersahurlah kamu semua, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Jadi daripada sini kita dapat tengok bahawa sahur ni sangat penting ataupun bagi orang yang tak fikir benda ni penting, sebenarnya benda ni penting. Bagi sesiapa yang tak tahu sahur ni penting, hari ni korang tahu bahawa sahur ni penting. Dan dalam satu ayat Quran dalam surah Ali Imran, Allah ada mengatakan bahawa ada 5 ciri orang yang kita dapat tengok dia, dan 5 ciri ni adalah 5 ciri yang terbaik. Iaitu dalam surah Ali Imran Allah ada mengatakan bahawa as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin. Jadi ada 5 golongan ni bil ashar. Ini Allah akhirkan dengan bil ashar, pada waktu sahur ataupun pada waktu sebelum fajar lah, dalam erti kata ni kan. Jadi 5 golongan ni. Yang pertama as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Yang kedua was-sadiqin, orang-orang yang benar. Wal-qanitin, orang-orang yang taat. Wal-munfiqin, orang-orang yang menginfakkan harta ni. Wal-mustaghfirin, dan orang-orang yang beristighfar. Jadi pada masa ini saya ingin ambil kesempatan bahawa kita jangan sia-siakan masa sahur kita. Takkanlah kita lepas sahur terus tidur, betul tak? Jadi kita ambil sahur tu sebagai peluang kita untuk tambahkan amalan kita. Daripada sahur tu kita boleh buat tahajud, ataupun kita nak baca Al-Quran dulu sebelum subuh, nak solat sunat sebelum subuh. Kita pun tahu kelebihan solat sunat sebelum subuh adalah pahalanya adalah dunia dan seisinya. Jadi jangan sia-siakan waktu sahur ni, kerana pada waktu sahur tu adalah waktu-waktu yang antara waktu yang mustajab berdoa. Dan kalau kita nak menginfakkan harta ini ataupun kita nak memohon keampunan daripada Allah, dan waktu sahur ni adalah waktu yang sebaik-baiknya. Okey, semua kenal tak jab sepah tu ataupun yang kita selama ni tengok dalam sepah tu runian, yang lebih dikenali sebagai jab. Ada satu interview ni, apabila jab ni dia di-interview daripada seorang wartawan, dan wartawan ni dia tanya kepada jab, bagaimana nak buat lawak. Jadi saya tertarik dengan jawapan jab ni, bahawa jawapan yang dia bagi tu bukan sahaja untuk melawak, tapi sebenarnya jawapan dia bagi tu konsep hidup kita sebenarnya. Jadi nak tahu apa Jab ni jawab? Jadi Jab ni jawab, apabila orang lain memikirkan kita nak buat A kecil, tapi sebenarnya dalam perancangan kita nak buat A besar. Tapi bila orang lain dah anggap dah kita nak buat A besar, kita kena buat A Roman. Jadi ada plot twist lah kata kat situ. Jadi benda ni bukan sahaja dalam kaedah melawak, tapi sebenarnya kaedah ni juga kita boleh gunakan dalam hidup kita. Jadi saya tertarik dengan kata-kata Jab ni, bahawa dia
memberi satu jawapan yang sangat bertepatan dengan konsep hidup kita. Di saat orang lain memikirkan kita nak buat A kecil, tapi sebenarnya kita memikirkan untuk membuat A besar. Tapi di saat orang memikirkan ataupun orang dah pasti dah kita nak buat A besar, tapi kita sebenarnya ada perancangan lain untuk membuat A Roman. Jadi tolong kita sama-sama kita pastikan hidup kita ni adalah lain daripada yang lain. Maknanya kalau orang buat salat 2 rakaat, kita buat salat 4 rakaat. Kalau orang lain buat salat duha 2 rakaat, kita buat salat duha 8 rakaat. Jadi daripada situ kita dapat tengok bahawa daripada kaedah yang Jeb ni bagi, kita dapat amalkan dalam hidup kita. Itu sahaja yang saya ingin sampaikan pada hari ini. InsyaAllah moga beroleh keberkatan dan moga kamu sampaikan kepada orang lain yang tak ada yang ataupun yang tak dengar, dan sharekan kepada kawan-kawan lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.